Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Mak Menteri. Terima kasih Datuk Doktor Yang di-Pertua dan hormat Sungai Siput dan lele yang berhormat semua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini terdapat 6 buah loji jana kuasa arang batu yang sedang beroperasi di Semenanjung, Malaysia. Senarai loji tersebut dengan butiran lokasi, tahun mula beroperasi dan jumlah kuasa elektrik yang dijana adalah seperti berikut. 1. Kapar Energy Ventures Sdn Bhd di Selangor mula beroperasi pada 2004 dan jumlah elektrik yang dijana bagi tahun 2015 adalah 10.516,641 gigawatt jam. Kedua, TNB Jana Manjung Sdn Bhd di Perak mula beroperasi pada 2005 menjana kuasa pada tahun 2015 15.572,76 gigawatt jam. 3. Tanjung Bin Power Sdn Bhd di Johor mula beroperasi 2006 menjana jumlah elektrik 15.621,91 gigawatt jam. Keempat, Jima Energy Ventures Sdn Bhd di Negeri Sembilan mula beroperasi pada 2009 menjana elektrik 9.484,10 gigawatt jam. 5. TNB Jana Manjung Sdn Bhd Blok ke-4 Perak 2015 menjana kuasa 3.425,97 gigawatt jam. Dan yang terkini Tanjung Bin Energy Sdn Bhd di Johor baru mula operasi Mac 2016. Dia mempunyai kapasiti sejumlah 1.000 megawatt dan jumlah elektrik di jana kita belum ada catatan bagi tahun ini. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Sungai Siput. Terima kasih, Datuk Speaker. Memandangkan bila kita pakai bituminous coal, keluaran carbon dioxide setiap kilowatt hour dari electricity adalah lebih kurang 1 kilogram carbon dioxide tiap kilowatt hour. Tetapi bila kita pakai natural gas, gas asli, keluaran kita hanya 0.55. Jadi hampir 70-80% lebih keluaran carbon dioxide untuk tiap unit electricity yang kita jana melalui batu arang. Jadi kenapa kerajaan kita masih sedang membina dan operasi loji-loji baru yang berdasarkan pada batu arang? Memandangkan masalah pemanasan iklim ada satu isu yang begitu kritikal di dunia pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Sentuhan tadi memang adalah tepat. Setiap megawatt jam yang kita keluarkan bagi arang batu 877 sampai 1034 kilo, ya. Bandingkan dengan gas 413 ke 727 bagi setiap megawatt jam, dan bagi minyak biasa 797 sampai 805. Dalam perkara ini energy mix kita ini di fuel mix kita ini adalah dictated dengan satu, of course, keperluan untuk memastikan kestabilan tenaga yang di jana, dan juga security, keselamatan, dan ketiga sememangnya pricing of inputs. Pricing of inputs. Pada saat ini Malaysia actually adalah net importer of gas sudah. Maka dalam soal memastikan kestabilan tenaga yang dikeluarkan, kita tak boleh bersandar kepada satu fuel saja. Pada keseluruhan saat ini sukacita saya maklumkan bahawa kira-kira dari segi tenaga yang dibekal
adalah kira-kira pada saat ini 52% adalah daripada gas, 45% adalah peratusan adalah daripada coal, dan the remainder adalah hydro, 7% plus renewables yang lain. Pada perancangan keseluruhan, dan untuk makluman, kita mengimport 22 tan arang batu setiap tahun untuk penjenaan saat ini. Dan menjelang tahun 2020 dengan ada 2 lagi pembinaan dalam proses akan meningkat kepada 40 juta tan pada tahun 2020. Dari segi generation of CO2 yang dikeluarkan saat ini, sememangnya bagi transport dan energi, sebelah tenaga ini mengeluarkan kira-kira 113.567 gigagram CO2. It's combining the two, we are producing about 55% of the CO2 generated by transport dengan izin dan energy industry. So dari segi tren dalam ASEAN keseluruhan, dijangka bahwa purely on cost factors dan security consideration of supply, hampir semua kerajaan di ASEAN ini menjangka bahwa the component of fuel from coal expected to marginally increase over the next five years. Malaysia akan memastikan bahwa the balance itu, the fuel mix will be what is consistent dengan dasar kita, untuk juga coba untuk komitmen di Copenhagen dan Paris untuk mengurangkan. Dan kita dalam sektor tenaga ini, walaupun dipandu dengan priorities dan security of fuel supply, akan memastikan bahwa apa yang CO2 yang dikeluarkan oleh energy sector adalah dalam keadaan terkawal dan konsisten dengan matlamat yang telah pun kita beri kepada COP21 di Paris. Terima kasih. Yang Amat Kota Tinggi. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Izinkan saya pantun pendek sikit. Air dalam bosi, api dalam kacau, potek kat topi tengah menyalur. Sebenarnya pantun ni pendek tapi ada relevan dengan soalan saya, sebab hari ini kita kena melihat daripada filament dalam bab kaca kepada LED. Saya nak bertanya kepada kementerian, kebergantungan kita pada arang batu ni mesti kita pantau, dan kita melihat sektor energi berkembang tiap-tiap tahun. Kita akan sampai masa ketika di mana depletion of resources dengan izin ataupun berkurangnya bahan bakar sebagai feedstock, dan juga pertambahan penduduk dan keperluan yang begitu mendadak dalam tahun-tahun yang mendatang, memaksa kita melihat 2 perkara, iaitu dari segi aplikasi teknologi terkini, iaitu filament ke LED tadi, dan keduanya pembudayaan penggunaan yang mapan oleh consumers. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, apakah pihak kementerian mempunyai perancangan khusus bagi pertamanya meningkatkan aplikasi teknologi terkini daripada petik dari tepi kepada climate control, contohnya pengurusan yang baik di rumah, dan keduanya ialah membudayakan satu pengurusan utility yang baik di rumah, sama ada air, elektrik, penggunaan aircon dan signal maya dalam telefon contohnya, yang akan memberi kita penjimatan yang banyak. Sebab kalau tak ada penjimatan dari segi consumer, berapa banyak pun kita bagi subsidi ataupun infrastruktur efisien, teknologi aplikasi yang efisien, tidak dapat memenuhi supply dan demand. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Tinggi atas soalan tadi yang begitu bermakna sekali. Sememangnya penggunaan teknologi dalam sektor tenaga ini adalah sesuatu yang kita letakkan sebagai satu prioriti utama. Bukan saja dalam soal penjanaan dan generation sector. Seperti mana terang tadi, daripada 6 penjana kuasa yang sedia ada yang menggunakan arang batu,
hampir semua mereka itu menggunakan subcritical boiler. Tetapi yang efisiensinya itu sekedar kira-kira 35%. Okay. Tapi dengan cadangan kita untuk meningkatkan efisiensi ataupun efisiensi untuk semuanya boiler-boiler ini, seperti Tanjung Bin Unit 4 ini yang terkini adalah ultra supercritical boiler, efisiensinya 39%, maka dengan sekaligus mengurangkan CO2 emission dan seterusnya. Dan begitu juga dari segi penggunaan teknologi di peringkat home use, ya, penggunaan LED, sedang kita juga koordinasikan dengan local government dan khususnya di peringkat bangunan-bangunan kerajaan. Subject matter berkaitan dengan energy efficiency adalah sesuatu yang kementerian dan negara ini pentingkan. Kita sedang roll out energy efficiency plan. Ini termasuklah penggunaan di peringkat rumah, bukan saja dari segi teknologi yang digunakan, bukan saja appliances yang digunakan, supaya mereka adalah low energy consumers dari segi appliances, fridges dan television semua. Ini kita pantau sebenarnya dan kita galakkan. Di peringkat rumah dan dari segi behavior of consumers pun kita telah menubuhkan Yayasan Hijau Malaysia sepertinya, dan tujuan ini adalah memupuk daya hidup hijau, di mana termasuklah penggunaan tenaga dan air yang lebih efisien, tidak memboros, telling children to turn off lights and turning off taps. Ini sebenarnya adalah sangat penting bagi keseluruhan perihal pembangunan sektor tenaga di Malaysia, di mana energy efficiency itu perlu dipraktikkan oleh semua rakyat Malaysia, bukan saja di peringkat kerajaan, tetapi di peringkat rumah tangga dan apatah lagi dari kalangan generasi muda. Terima kasih.